Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan dan puan yang dirahmati Allah, nas'alullah ta'ala an yataqabbal minna a'malana as-salihah kullaha. Kita mohon semoga Allah terima semua amal kebaikan kita, wa yaghfir lana khatayana, dan kita mohon moga Allah ampunkan dosa-dosa kita kesemuanya. Amin. Masih kita bicara tentang al-wasatiyah, iaitu gambaran secara sempurna tentang keadilan yang ada dalam Islam. Wasatiyah, kesederhanaan yang bukan memberi maksud berlebih kurang. Ia adalah sumber kekuatan kepada agama. Kalau kita lihat markas kepada kekuatan itu berlaku di tengah, atau pusat kepada sesuatu itu, dia akan berada pada kemuncak kekuatannya adalah ketika dia berada di tengah. Lihat matahari, panasnya paling memuncak adalah pada di pertengahan hari. Pagi okey lagi, main naik ke 10 okey lagi, naik ke 12 tengah kita panggil matahari rembah. Lepas pada tu dia kuih turun lemah pula, sehinggalah datangnya malam. Demikian manusia juga berada pada kemuncak kekuatannya adalah pada pertengahan umurnya, 20 tahun hingga 35-40 tahun. Ini waktu dia nak ligat, semua dia nak buat, semua dia nak fikir. Waktu kecil tidak sebegitu. Bila lebih pada usia tersebut, kita dah mula merasai kekurangan-kekurangan pada diri kita. Dan yang kata tengah itu, dia adalah pusat. Kita sendiri pun ada pusat, duduk tengah-tengah. Pusat tak duduk tengah belakang, tak duduk tang bau, tak duduk tang tengkuk ke, dia duduk tang hampir, maknanya tengah-tengah, daripada atas, tengah naik atas, tengah ke bawah itu hampir sama ukuran. Masya Allah, bila disebut sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah ini adalah Mekah, bila diukur memang dialah berada di pusat bumi, tengah-tengah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalu dalam Islam, falsafah wasatiyah ini, kalau bab aqidah, Islam berada di pertengahan antara i'tiqad orang-orang yang merapu, al-khurafiyun. Dalam bertuhan mereka sangat melampau. Batu jadi Tuhan, tak lagi pokok ni lama sikit, 100 tahun Tuhan. Lagi sungai yang terlalu besar, dalam airnya tak pernah kering, Tuhan. Merapu yang cukup dahsyat. Malam kami baca satu kisah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid. Ayah dia yang bernama Zaid bin Amr. Waktu zaman jahiliyah, satu hari ada perayaan besar-besaran. Quraisy ni pakai baju mereka warna-warni,
Sorban pun besar hari tu, diikat, dibalut dengan kain mahal yang dibeli daripada Yaman, sutera dan sebagainya. Kanak-kanak dan wanita juga keluar dengan pakaian paling cantik, dan mereka mengheret binatang ternakan mereka yang paling sihat dan paling gemuk. Sampai di hadapan berhala, mereka sembelih untuk berhala itu. Kata Zaid bin Amr, jahiliah, zaman jahiliah ni, waktu tu dia tercari-cari kebenaran. Terus dia kata, wahai orang-orang Quraisy, Allah yang menciptakan binatang-binatang ini, kemudian Dia yang turunkan hujan. Dengan hujan itu binatang ternakan kita dapat minum, tumbuh rumput, pokok, lalu dia dapat makan sehingga gemuk. Tiba-tiba kamu sembelih di hadapan batu. Bangun Al-Khattab, ayah kepada Zainal Umar, sepak Zaid ni, nampak kuat. Dia kata, kami duduk dengar lama dah, duk bunyi macam-macam, hampir keluar daripada muka. Tu yang kata merapu tu, akal cukup tak boleh terima, tapi dipaksakan. Siapa komen tak betul. Ya, dia tahu ada Allah. Mereka tahu ada Allah sebab Kaabah dibina untuk menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Berhala baru bawa mai je. Khurafat yang begitu dahsyat. Juga Islam berada di tengah antara golongan yang langsung menolak ketuhanan. Dia kata, kita jadi sendiri, kita urus sendiri hidup kita, apa mati, matilah habis, tak ada apa dah, lepas mati selesai, reput. Maka enjoy lah waktu tengah hidup ni, buatlah apa pun. Al-ladiniyin, iaitu orang-orang yang tidak mahu beragama, ateis. Bahawa seperti kita ni Tuhan kepada diri kita. Kita nak buat apa kita atur. Tidak ada di sana kuasa ghaib yang menentukan apa-apa. Lalu Islam duduk di tengah-tengah. Ada hal-hal keagamaan yang kita tak boleh soal dengan akal kita. Ada hal-hal yang berbentuk syariah yang kita boleh tanya dengan akal, logik akal kita. Bab-bab fiqh apa ni boleh tanya. Boleh berbincang, boleh bersalahan pandangan sehingga kita ada berapa mazhab. Maknanya di situ ada kebebasan berfikir. Dalam Islam juga ada yang ditutup, yang kita tak boleh komplain. Kena buat macam tu lah, seperti mana yang datang kepada kita. Namun tidaklah sekatan itu sekatan yang berbentuk menghalang hak asasi kita dah. Memang kita tak mampu nak merungkai tentang kewujudan Allah. Cukup merasai Allah tu ada. Bila kita berkelahi Allah tang mana, selesai dah. Ada orang sampai hari ni masih lagi duk nak kata Allah di arash, Allah di arash. Baik, sebelum ada arash, Allah di mana? Ya, ada isyarat daripada Al-Quran pada perkara itu, tapi bukan kita nak perbesar sampai kena berkelahi. Walhal kalau kita terima ayat itu bahawa Allah di arash pun kita tak tahu arash tu bagaimana. Cukup kita terima, ya, alal arshi istawa, Allah itu beristiwa di arash. Cukup. Lagu mana arash? Duduk ke? Singgah sana ke? Apa ke? Terus apa besarkan? Terima. Seperti mana para sahabat menerima apa yang datang daripada Nabi tanpa dipersoal dalam bab-bab akidah. Tapi bab fiqh dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal berkaitan urusan kewangan, perkahwinan,
Depa tanya Nabi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Waktu tempoh haid tu macam mana? Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang anak-anak bulan. Kenapa bulan kecil naik besar kecil balik, naik besar kecil balik? Allah jawab, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Depa tanya ni, arak ni lagu mana cerita ni? Judi macam mana ni? Boleh cabut berapa kali? Arak boleh buah nama apa? Timah ke minah ke apa? Depa tanya. Kerana dia urusan hidup. Datang jawapan yang memberi kerehatan dan ketenangan kepada mereka. Islam juga pada pandangannya terhadap para anbiya, Islam mai perbetulkan balik. Apabila wujudnya golongan yang melampau dalam mengagungkan para anbiya, sehingga kemuncaknya mereka mentuhankan Nabi, maka Islam kata, qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hanya saja aku ni manusia macam hampa. Cuma yuha ilai, Allah wahyukan kepada aku. Itu lebih sikit. Yang lain hidup semua sama. Aku berkahwin macam hampa berkahwin. Aku makan macam hampa makan. Aku pergi ke pasar macam hampa pergi ke pasar. Aku mati seperti hampa mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati, mereka juga akan mati. Cuma ada lebihan, ada kelebihan, iaitu yuha ilayya, Allah wahyukan kepada aku. Yang tu kena terima. Maka tak lebih daripada bahawa Nabi itu adalah seorang Nabi. Maka jangan melampau sehingga kita mohon ampun daripada Nabi pula. Ada qasidah-qasidah yang terlalu mengagungkan sehingga dia tak perhati dengan baik perkataan-perkataan itu, membawa kepada perkongsian antara sifat Allah dengan sifat Nabi. Mengampunkan bukan sifat Nabi. Ya Rasulullah, ampunkanlah dosa kami. Tak boleh. Tak boleh mohon. Kerana al-ghufran adalah daripada Allah. Pengampunan daripada Allah saja. Kita duk minta pertolongan, minta tolong pun daripada Allah. Daripada Nabi kita minta apa? Kita mohon daripada Allah, ya Allah, bagi kami boleh buat macam yang Nabi buat. Maka kita tak jadi orang yang merintih tanpa melakukan. Sila kita nak sambut Maulidur Rasul, kita nak berqasidah, kita nak apa, sila. Pada had yang tidak melebihkan Nabi itu daripada sifat dia sebagai seorang Nabi. Akhirnya kita akan terkeluar daripada bab aqidah. Ini bahaya. Sehingga dalam bab syafa'ah pun para ulama membahaskan syafa'ah kena minta daripada Allah. Moga-moga Nabi pandang kita nanti. Bukan minta syafaat daripada Nabi. Sikit ya, kali sikit ya. Sebahagian besar ni faham minta syafaat dari Nabi. Minta syafaat kena minta daripada Allah. Moga-moga kita dapat syafaat Nabi itu. Itu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, siapa yang mendoakan wasilah, siapa yang memohon untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, Allah akan bagi syafaat kepada dia. Doa sampai kita azan tu, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Doa ni kita kena
Istiqamah, jangan tinggal. Nabi kata lah, hadis yang banyak warid yang sahih menyebut, man sa'ala lil wasilah, siapa yang minta untuk aku wasilah, yakni kedudukan paling tinggi, halat lahu syafa'ah, boleh dapat kepadanya syafaat. Dari mana? Dari Allah. Nah, antara kita, maknanya Islam bawa mai falsafah terhadap Nabi bahawa dia adalah manusia biasa tapi ada wahyu. Jangan melampau angkat lebih-lebih, dan janganlah berlebih kurang sangat sampai kata Nabi dah tak ada dah, mati dah. Lah zaman kita, hak Nabi bawa ni zaman dia lain dah, 1500 tahun dulu. Mana boleh sama dah dengan kita hari ni. Kita kena bentuk ni. Yang ni pun melampau dalam berlebih kurang. Lalu menolak banyak sunnah-sunnah Nabi. Alasannya bahawa zaman sudah maju, kehidupan kita sudah berubah. Tidak. Ada benda yang boleh berubah pada pelaksanaan. Cara di segi teknikal, ya, sesuaikan dengan zaman. Tapi asal kepada satu sunnah itu harus dikekalkan pada cara asal dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, maka akhirnya kita tak lihat, kita tak jadi orang yang memperhambakan agama untuk diri kita. Waktu duk hambat dunia, dia tak ikat dengan agama. Dia kata yang ni kerja kita. Lepas tu adik-beradik dia sakit, dia cari Yasin, dia cari agama. Lepas tu ada kematian, waktu hidup ada kehidupan, dia tinggal agama, tinggal Nabi. Bila ada kematian, dia cari bermanfaat lagi ke? Waktu hidup kena cari Allah, kena buat apa yang Rasulullah tinggal. Waktu mati, moga-moga dapat. Tapi amalan kita dikira ketika kita buat waktu hidup. Kelihatan kita nak tolong orang waktu orang dah mati, silakan, ada dalil membenarkan. Tapi waktu hidup kita pulun tak untuk tolong orang waktu dia hidup tu? Tolong selamatkan dia daripada maksiat, tolong tutup aurat dia dengan menegur dia, tolong bagi dia dapat yang halal dalam bekerja. Tak sungguh-sungguh menolong ketika hidup, waktu mati baru kita nak usaha. Ini majhul. Maknanya mungkin, moga-moga, tapi di segi sungguhkah, itu kita tidak ada jawapan. Berbanding kalau kita beramal, ya, ada sedikit sandaran kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga berada di pertengahan antara melampaunya orang-orang yang menggunakan logik akal semata-mata dan di antara orang yang serah, tak mau fikir apa. Dia wujud dua pahaman ideologi berkenaan dengan akidah pada satu zaman, utamanya pada zaman pemerintahan Bani Abbas, Abbasiyah. Satu dipanggil Al-Jabariyah. Jabariyah ni dia kata apa pun kita buat adalah paksaan, tak usah duk elak. Mula celik mata sampai pejam, kita ni dikontrol. Tak ada kebebasan. Kita hanya mengikut apa yang ditulis, macam tu lah. Lalu menjadikan dia tidak berusaha, tidak bertawakal, tidak meminta. Bila datang musibah, kata ni dah ketentuan Allah, nak buat macam mana? Tunggu je lah dia habis. Banjir, tak apa, nak buat macam mana? Banjir, dah tak? Allah suruh kita fikir nak sekat macam mana banjir tu. Tambah korek bagi dalam balik ke sungai, apa betul tang mana tang kona sangat, penat tebing bagi tinggi sikit. Bukan kata tak apa buat macam mana, memang bulan 10-11 banjir tak. Kita ada akal untuk kita usaha. Satu pihak lagi dia kira logik akal dia.
langsung tak serah kepada Allah, tidak bertawakal. Yang penting aku engineer, dia fikir nak buat macam mana. Jepun contohnya, lagi teruk bencana, lagi dia fikir kemajuan tentang keselamatan binaan dia, hingga dia membuat bangunan yang boleh bergoyang. Bila berlaku gegaran, bangunan tu ikut bergoyang dan tak rosak. Bawah tu macam ada spring, ada getah apa semua. Tu dia fikir. Tapi bab bertuhan langsung tak ada. Jepun di antara negara nombor 1 berlaku bunuh diri kat 20,000 kan, dan tempoh pandemik ni 20,000 orang bunuh diri. Kebanyakannya bekerja, bukan tak kerja. Hak tak kerja tak tension, yang kerja tension. Sebab apa? Makan. Teknologi kemas, tapi dalam bab bertuhan sangat jauh. Dia tak ambil kira dah yang tu. Dia kira aku boleh buat apa. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, karena itu Islam mengkhabarkan kepada kita bahawa agama ini asalnya wahyu. Apa makna wahyu? Apa yang Allah turunkan untuk kita terima. Bila sampai di muka bumi, dibacakan kepada kita, Islam memberi hak atau mengiktiraf akal kita untuk diguna. Di samping tak menolak wahyu, kita ada kebebasan di sana untuk kita mengolah cara. Maka sistem pendidikan contohnya, Allah suruh kita belajar fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah suruh kita belajar. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah tanya, sama ke orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu? Maka kita pun belajar. Zaman berzaman sistem pembelajaran berubah, namun isi kandungan ilmu itu kena sama. Akidah kena mengaji, syariah kena mengaji, akhlak kena mengaji. Ubahlah sistem dari dulu duduk bersila, kemudian kepada ada kerusi, kemudian sampai ada periksa, ada sijil. Tapi jangan tinggal isi kandungan. Masalah kita ubah sistem pembelajaran, sekali-sekali dengan kandungan kita ubah, maka akidah tidak penting lagi hari ini. Tafsir, anak-anak kita mengaji berapa surah tafsir di sekolah untuk dia faham agama dia dalam Quran. Syariah, bab halal, haram, aurat apa semua, apa penekanan yang diberikan, hingga perkara paling asas salat pun anak-anak sekolah kita kebanyakannya terdedah kepada meninggalkan, bukan melaksanakan. Duduk tengah, wahyu turun, terima, olah mengikut zaman. Baik, Islam juga dia datang dengan sifat pertengahannya pada bab ibadah. Maka ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas kita, ia adalah ibadah yang sangat ringan dan diagihkan pada waktu-waktu yang sesuai dengan kita, pada kekerapan dia, pada tuntutan jumlah dia. Dalam masa yang sama, syariah tidak membebankan kita dengan upacara-upacara yang pelik, yang menghabiskan masa, menghabiskan tenaga, wang ringgit dengan benda-benda tambahan merapu, bid'ah dan sebagainya. Maka solat cantik, kita mungkin kata kalau Allah himpun subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pukul 6 ni kita terus mayang sekali je.
Ada orang tak tahan mayang banyak-banyak rakaat. Daripada dia mungkin buat satu jadi tinggal semua. Yang kedua, kita bila berjauhan daripada Allah dalam tempoh yang lama berterusan, itu mengakibatkan kelalaian. Bila Allah hantar subuh kita jumpa Allah, lepas tu kita pergi kerja tak? Tengah kerja tu macam-macam lah kan? Tak, kadang-kadang yalah syaitan timbul nak menipu orang, tak lagi nak perongeh dengan orang, lagi nak berkeling orang, tak lagi nak jumpa balik Allah, minta ampun balik, ya Allah, keluar melelong balik tak sikit, jumpa pula Allah, lama-lama elok lah kita. Di mana kata Nabi, setiap hari yang mandi 5 kali depan rumah dalam sungai air yang bersih, adakah akan tertinggal lagi kotoran pada tubuh badanmu? Sahabat kata tak ada. Ya, tak ada. Pengagihan waktu tu, puasa pun setahun sekali, haji seumur hidup sekali. Berbanding mereka-mereka yang melampau, nak terampun dosa kena terjun sungai. Bahkan agama-agama yang pelik kena korbankan salah seorang penduduk mereka untuk mententeramkan bencana. Duk kira gempa bumi ni nak buat apa? Pituk seorang dalam gunung berapi tu. Hak kena tok tu selalu orang lain lah. Kalau arahan tak pernah kena tok. Lihat pada ketika Nabi Yunus naik kapal, bila ombak terlalu kuat, ribut besar, berarti kita kena buang orang, meredakan laut. Mereka pilih, yang terpilih adalah Nabi Yunus. Bukanlah dia mengiyakan benda tu, dah dia seorang. Orang lain buat keputusan, tu. Tu hanya kerana seorang dicampak, tiba-tiba laut hilang gelora dia? Tidak. Tapi inilah pemikiran melampau dalam beribadah, dalam bertuhan. Dan di sana ada orang yang cukup, dia kata, kita ni ingat Allah cukup dah, tak payah sembahyang dah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dia baca pula ayat, bukankah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang? Bukan sembahyang, zikir. Cukup zikir, tak payah sembahyang. Melampau dalam bab mengurangi, melampau dalam bab berlebih-lebihan, menambah-nambah. Sebab itu kita tak dituntut untuk menambah atas agama lalu menjadi bid'ah. Bid'ah ini tambahan yang tidak dibenarkan oleh agama pada bab agama. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Islam juga pada bab muamalat dalam kehidupan, urusan hidup, Islam duduk di tengah antara kena cari dunia dengan antara kena cari akhirat. Islam duduk tengah. Tengah tu macam mana? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai salat, bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, carilah rezeki Allah yang banyak itu. Tidak ada had untuk cari rezeki, tapi bila Allah panggil, berhenti mai salat. Fas'au ila dzikrillah. Bila diazan, diseru untuk salat, bersegera pergi kepada Allah. Tinggal salat, wadarul bai', jual beli tinggal salat. Tak lagi berhenti semayang habis, pergi cari pula. Maka tidak boleh melihat bahawa salat atau ibadah yang lain menghalang. Contoh, orang perempuan dia lihat menutup aurat, halang dia untuk menjadikan dia lebih kaya, kan dia
dia kena guna aurat dia untuk mendapat kerja, laku, jadi pelakon, penyanyi, jadi model. Ni melampau. Allah suruh tutup aurat dan bekerjalah. Berapa ramai orang yang tutup aurat? Semua hidup boleh mewah, tidak ada masalah. Para sahabat Nabi di kalangan mereka yang kaya sangat-sangat, tapi dalam bab ibadah juga mereka kaya. Abdul Rahman bin Auf, kekayaannya tak menghalang dia untuk banyak berpuasa sunat. Kita duit banyak nak makan, mari ikan sekak Pak Kim apa? Berapa ribu ikan sekak? 1,800. Tu dia sisik emas lah kot. Tak berhasil makan. Tapi waktu Allah panggil mai, selesai api pula. Jangan pula kita kira tak apa, kita kena semayang, kita kena duduk dalam masjid . Kita kena ibadah, ya Allah murah rezeki, tak keluar cari, duduk fikir lagi, semayang lagi, i'tikaf. Nabi pun keluar masjid, Nabi pun keluar dari masjid, Nabi pergi ke pasar, Nabi pantau, sebab Nabi ketua, Nabi urus Madinah sampai masa Nabi masuk. Pada saat dunia tak perlukan Nabi, Nabi dengan Allah di tengah malam. Tengah malam nak keluar cari apa? Bertahajud sehingga pagi. Jadi dalam bab buat pun jangan melampau sampai tinggal. Tawakal bukan berarti serah, buat lepas tu serah. Itu tawakal yang betul. Pada masa yang sama jangan cari sampai tak peduli Allah, tak berdoa, tak mengharapkan. Dia kata tengok Pak Long tu doa sehari sampai 5 kali, lu naik gerek juga dia. Guna akal dia. Dah doa kena doa. Bukan semua hajat kita segera Allah bagi. Ikut ketentuan Allah. Kita duit KWSP hak kita punya pun boleh ikut suka minta. Dia duduk sembang dah cukup, lepas ni tak boleh bagi dah. Duit kita tu pergi duduk kat tangan orang sat, terus jadi duit depa. Depa pula atok kita bila boleh keluar, berapa dik boleh keluar, berapa persen. Maka Allah semuanya milik Allah. Bila kita minta, ada waktu dia Allah bagi. Kadang-kadang Allah tangguh untuk kita dapat di akhirat kelak. Kadang-kadang Allah ganti permintaan dengan pengampunan. Kadang dibimbangi, kalau dapat kita jadi melampau, maka ditahan sebentar. Begitulah rahsia qada Allah, rahsia ketentuan Allah yang kita tak boleh jangkau dengan akal fikiran kita. Yang terakhirnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam Islam Allah letak habuan. Walau Allah minta kita beramal mesti ikhlas kerana Allah, tapi Allah faham tabiat manusia ni, dia nak tahu apa habuan yang menguntungkan dia. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita syurga. Dalam syurga tu Allah cerita macam-macam, yang ni. Pelbagai tingkatan syurga. Hidup yang hari ini sah saja untuk kita beramal menyebabkan kita dapat syurga yang berkekalan, tiada kesudahan pada segala kemewahan dan kenikmatan. Pada masa yang sama, Allah nak kita tawajjuh dalam ibadah kita itu adalah kerana Allah. Ya, kita ingat dulu beli Milo di antara makanan mahal lah. Dulu ni seronok ikut mak beli Milo sebab apa? Mesti ada gift. Kadang-kadang Allah kata mainan halus ya.
tak ada nilai pun, tapi bila dia letak kat plastik Milo tu, tin Milo tu, mainan kecil tu, kita ikut lah. Apa? Adik-beradik ramai, kalau tak ikut tak dapat. Bukan dia bagi tujuh kita. Kadang camca, Allah di rumah ada camca, tapi bila tengok Milo ni dapat camca, Koko ni tak dapat apa, beli Milo balik tok camca tu. Tapi kerana ada tu pemberian, maka Allah raih. Tapi janganlah kita ni hidup hanya kerana mencari yang tu je, sehingga lupa redha Allah. Hal-hal yang kita kata ma'nawiyah, dalaman ketenangan, kita nak cari kehidupan yang aman, keselesaan, kebahagiaan, hingga akhirnya kita lupa dalam kita cari syurga, terlupa anak bini kita macam mana di rumah, pendidikan anak-anak, hal-hal seronok mereka kena bawa pergi jalan sikit, apa semua pun kena raih. Semoga hidup kita wasatiyah, berada di pertengahan yang adil, pertengahan yang tidak kurang dan tidak melampau, pertengahan yang menyebabkan kita sedar bahawa ada dua tuntutan ke atas kita. Akhirat yang kita kena sungguh-sungguh, dunia yang kita kena berhati-hati padanya untuk memiliki sebahagian daripadanya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.